Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, pagi ini kita ingin berkongsi fawaid daripada Syekh Al-Buti rahimahullah, Syekhuna Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, ketika mana beliau mensyarahkan Hikam Ibni Atha'illah As-Sakandari, yang saya kira syarahan Hikam dia antara syarahan yang terbaik, yang sewajarnya bagi penuntut ilmu, terutama mereka yang cenderung kepada kesufian, wajib bagi mereka dengar. Sebab dalam syarahan Syekh Al-Buti selalu mengkritik sufi-sufi jadian yang wujud pada hari ini. Pada hakikat sebenar, kita terlalu jauh daripada musamma al-sufiyah. Kita gelar diri kita sufi, tapi kita jauh daripada musamma sebenar bagi seorang sufi, ahli sufi. Begitu juga mereka yang dah berkahwin, lebih-lebih lagi saya rasa menjadi keperluan untuk mendengar rakaman Syekh Al-Buti ke atas Al-Hikam. Dalam syarahan beliau, banyak perkara yang kadang-kadang dalam kehidupan kita berlaku dan kita tersilap faham. Kadang-kadang ujian yang ditimpa kita faham itu sebagai satu bala. Sedangkan ujian itu adakala kalau kita pandai menguruskannya akan menjadi satu nikmat yang sangat besar. Dan banyak lagi lah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berkongsi beza antara doa dan juga at-talab. Doa dan juga at-talab. Doa dan juga permintaan. Apa beza dua ni? Yang selama ini kita mengatakan kita sering berdoa, sedangkan menurut Syekh Al-Buti kita bukan berdoa tapi kita meminta, bukan berdoa. Jadi dibezakan oleh Syekh Al-Buti antara at-talab, iaitu permintaan, dan juga doa. Dan beliau berkata, at-talab, permintaan, ialah satu keadaan yang menjadikan orang yang meminta bergantung dengan orang yang dipinta, sehinggalah apa yang diminta itu dicapai. Selepas itu orang yang meminta akan berpaling langsung daripada yang dipinta. Contohnya, seorang itu sakit. Bila dia sakit, dia akan cari orang yang akan boleh mengubatkan dia, menyembuhkan dia lah. Dia pergi sana, dia pergi sini. Siapa-siapa saja yang dengar boleh ubat dia, dia akan pergi. Dia nak meminta untuk disembuhkan penyakitnya. Dia pergi pada seorang doktor. Dia minta daripada doktor tu, dia meminta daripada doktor tu untuk menyembuhkan dia. Selepas doktor menyembuhkan dia, bagi ubat sekian-sekian, langsung ketika itu juga dia terus berpaling daripada doktor tu. Tak ingat langsung dah doktor tu. Itu kita panggil sebagai meminta. Dan ketika meminta tu, dia tidak ada langsung niat dalam hati untuk beribadat, menganggap diri dia tu hamba. Tidak. 100% dalam kepala dia, aku nak apa yang aku minta ini ditunaikan. Kalau aku sakit, aku nak sakit aku ni disembuhkan. Kalau aku tak ada duit, aku nak duit. Aku nak apa? Allah Ta'ala bagi aku duit. Itu kita panggil meminta. Selepas dapat, langsung kita tak ingat Tuhan, kita kembali kepada maksiat yang pernah kita buat, tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Adapun doa, menurut Syekh Al-Buti, ialah tadhallulul abdi lirrabb. Itu doa. Penghinaan seorang hamba di hadapan Tuhan. Wa i'lanul abdi inda hajatihi lirrabb. Dan pengkhabaran seorang hamba tentang hajat dia. Dia beritahu Tuhan, aku perlu kepada ni, aku perlu kepada kesihatan, aku perlu kepada keperluan duit dan sebagainya. Wa i'lanul abdi an dha'fihi baina yaday ar-rabb. Dan pengkhabaran seorang hamba di depan Tuhannya tentang kelemahan dirinya. Aku hina, aku lemah dan sebagainya.
Dan doa itu ialah halatun minal ubudiyyati yumarisuha al-insan li dhatiha. Tu. Doa menurut Syekh Al-Buti ialah satu keadaan yang termasuk bawah penghambaan. Satu keadaan yang termasuk bawah penghambaan antara makhluk dengan Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan. Yang manusia berdoa itu ialah li dhatiha. Apa li dhatiha? Semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Doa ni Allah Ta'ala jadikan sebagai satu ibadah. Jadi menurut Syekh Buti, bila kita berdoa, tidak lebih kita menunaikan ibadat yang Allah Ta'ala minta daripada kita, iaitu berdoa. Sama ada Allah Ta'ala nak tunaikan apa yang kita minta ataupun tidak, aku berdoa semata-mata aku ni hamba kepada kamu, maka aku berdoa. Itu yang kamu suruh. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah Ta'ala sebut apa? Ud'uni, doalah, mintalah kepada aku. Jadi kamu, wahai Tuhan, sebut lagu tu. Dan kamu Tuhan. Kamu apa tu, Rabb. Maka bila perintah datang daripada kamu, aku buat. Tidak lebih daripada itu. Sama ada kamu tunaikan ataupun tidak, aku akan kekal berdoa. Itu doa. Maknanya kalau kita berdoa, kalau nak katakan kita ni berdoa, kita minta tak dapat, kita hubungan kita dengan Allah Taala stay lagu tu. Malah makin meningkat. Ataupun kita dapat apa yang kita minta, hubungan kita dengan Allah Taala juga lagu tu. Makin rapat. Bersyukur dengan nikmat. Itu doa. Nah, Syekh Buti sebut orang hari ni rata-ratanya bukan berdoa tapi meminta. Dalilnya apa? Dalilnya bila mana kita angkat tangan, kita nak sesuatu. Bila kita dapat perkara tu, kita terus berpaling daripada Allah Ta'ala. Dah tak ingat dah Tuhan. Lepas tu apa yang kita dapat tu pula kita tidak bersyukur. Hubungan kita dengan Tuhan juga makin jauh. Itu orang panggil meminta, dapat barang belah. Adapun doa ialah satu keadaan, sama ada Allah Ta'ala bagi kita ataupun tak, kita buat juga, sebab itu satu perintah daripada Tuhan, daripada Allah. Jadi sekadar itu saja perkongsian untuk hari ini, perbezaan antara doa dan juga at-talab, meminta. Saya takjub dengan syarahan Syekh Al-Buti, sebab tu saya berkongsi. Dan kebanyakan kita pada hari ini, mungkin termasuk diri saya sendiri, rata-ratanya kita meminta pada Tuhan, bukan berdoa. Sebab berdoa ni mesti ada rasa penghinaan, rasa ingkisar, pecahnya hati kita depan Tuhan, kenang dosa-dosa kita. Lepas tu tadi kita sebut, kalau dapat ke tak dapat ke, apa yang kita minta, kekal kita hubungan dengan Allah Ta'ala baik. Kita tidak berpaling daripada Allah Ta'ala. Sebab doa itu kita buat kerana satu ibadat yang Allah Ta'ala minta kita buat. Itu sahaja. Kita hamba, Allah Ta'ala Tuhan, dia suruh kita buat. Dia nak tunai ataupun dia tak nak tunai, itu atas dia. Kita laksanakan kerana itu ibadat dan kerana kita hamba dan dia Tuhan. Tu. Sekadar itu saja perkongsian untuk hari ini. Satu perkongsian yang sangat penting lah bagi saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.